أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Ayat 30 sampai 40 surah Maryam. Walaupun ayat ni kita baca dah dan hurai dah kemarin, mai dulu. Baca makna dia sekali lagi. Dan sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Maka sembahlah kamu akan dia. Inilah jalan yang betul, lurus. Ini hak Nabi Isa cerita rakyat kepada kaum dia pada zaman dahulu. Begitulah juga Nabi Muhammad SAW pun rakyat kepada ummah sampai ke akhir dunia pun macam inilah. Allah mesti diibadatkan dengan secara betul dan lurus, dan inilah jalan yang betul. Pada zaman dahulu, orang-orang zaman ketika Allah firman cerita Nabi Isa AS dengan kaum dia, kemudian golongan-golongan dari kaumnya itu berselisih sama sendiri, jadi berpuak-puak. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir yang berselisih itu. Ini Tuhan laknat. Laknat orang yang berselisih serta dengan jadi kafir. Tak terima ajaran Nabi. Terutamanya ketika Nabi Isa AS duduk tengah-tengah dakwah, duduk royak. Tapi ada orang yang terima, ada orang yang tak terima. Apatah lagi selepas daripada Nabi Isa diangkat naik ke langit, orang-orang Kristian makin banyak berselisih pendapat. Jadi kumpulan tu, kumpulan ni, lepas tu hak lebih pada tu lagi, puak-puak dia ambil kitab Injil tu giduk khianat, bunuh habis. Benda-benda hak ada dalam tu, hak betul, hak cuci, jadi cemar habis, jadi karuk habis. Tak kena komun hak Allah Ta'ala buat turun tu, jadi bunuh habis. Ni kita gambar katanya Injil yang ada pada tangan orang Kristian pada hari ini adalah Injil yang sudah pun diseleweng, bunuh habis. Ada setengah-setengah yang masih lagi betul. Wallahu alam, takat saya tahulah. Orang hak tahu Injil. Kalau sekarang ni wallahu alam lah, boleh jadi Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik, orang India. Boleh jadi dia tahu selok-belok Injil di ayat tu, tepat tu, tu muka tu, dia boleh royak kepada orang. Kalau orang sebelum pada ni sikit, iaitunya Syekh Ahmad Didat, orang Afrika Thai. Memang dia tahu, dia boleh beza antara hak mana betul, hak mana salah. Lepas tu dia royak pula dalam Quran macam ni, sehingga berpidato ataupun tawati di antara dia dengan beberapa orang Kristian dalam beberapa kumpulan Ortodok, Protestan, Katolik dan sebagainya. Dia boleh royak sasa dalam Injilmu salah situ, betul situ.
Allah yarhamhu, Syekh Ahmad Didat. Lah ni boleh jadi ada lagi, tapi kita tak tahu katanya. Orang-orang Islam kita yang dalam sungguh, yang reti sungguh dalam kitab Injil, sebab dia duk kaji, dia duk tengok, lepas tu dia boleh beza antara hak betul dengan hak salah. Bukan arti semua Injil, semua Taurat tu salah belaka. Ini kita kena pegang wah ni so. Bukan arti semua tu salah, tapi setengah-setengah fakta, setengah-setengah maklumat yang ada di dalam tu sudah pun diselewengkan oleh kumpulan ulama-ulama mereka pada zaman dahulu. Sampakah hari ni pun masih lagi duk jadi salah. Benda-benda ni Allah Taala rayak di dalam Quran. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Mereka itu menyelewengkan perkataan yang ada di dalam kitab Injil, kitab Taurat daripada tempatnya yang asal. Maknanya gilop, lepas tu gikir, tulis dengan hawa nafsu dia sendiri. Itulah yang Allah tamnik. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celaka besar bagi orang yang tulis kitab dengan tangan dia sendiri. Arti di sini bukan arti tulis kitab Quran dengan tangan. Jangan duk faham silap. Orang yang tulis kitab Quran silap. Orang yang tulis kitab Injil dan Taurat dengan tangan dia hak sudah pun digeleweng, khanak isi. Lepas tu thumma yaquluna hadza min indillah. Lepas pada tu pok-pok dia duk pau prakat, rakyat katanya inilah kitab yang sebenar yang datangnya daripada Allah. Ani Tuhan rakyat banyak perihal orang-orang Yahudi dan Kristian di dalam Quran. Sebab itulah mari ayat yang ke-37 ni dalam surah Maryam, Allah Taala rakyat selisih banyak di kalangan orang-orang Kristian. Siapa ke jadi puak tu, puak ni, puak tu, puak ni. Tapi masih lagi ada orang yang menjadi orang yang berakidah hampir-hampir sama dengan orang Islam. Yang dia tak percaya katanya Nabi Isa ni sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, sebagai salah satu daripada tiga. Tapi umumnya orang Kristian dia pergi macam tu. Gitulah. Nah, maka kecelakaan lah bagi orang-orang kafir yang berselisih itu dari apa yang disaksikan pada hari yang besar huru-haranya. Tuhan cium dunia sampai akhirat. Apabila sampai di akhirat sikit lagi, orang yang mati dalam keadaan kafir sangat-sangat rugi dia rasa dalam hidup dia, dengan sebab dia hidup tak betul, tak kena. Allah pun ayat lagi, ayat 38, sungguh jelas pendengaran dan penglihatan mereka yang kafir itu semasa mereka datang menghadap kami pada hari akhirat. Ini walaupun cok-cong kumpulan orang Kristian, tapi ayat ni boleh guna semua kepada setiap orang kafir atas muka dunia. Apa tu? Jelah telinga dan mata hadap orang-orang kafir apabila sampai di akhirat sikit lagi. Telinga dia dengar dan mata dia tengok. Ni tak ada arah dah. Tuhan takdir siap dah. Orang yang akan menghadap Allah Ta'ala sikit lagi akan menerima nasib masing-masing. Tetapi orang-orang yang zalim dengan perbuatan kufur dan maksiat pada masa di dunia ini berada dalam kesesatan yang nyata. Ni kita kena mikir banyak ni. Orang yang duduk dalam sesak di dalam hidup dia. Ada kitab kecil ni, saya baca tak habis juga. Ad-dallun kama sawwarahumul Quran. Orang Arab Mesir tulis kumpulan sesat seperti mana yang Quran gambar, Quran royak.
Dia tulis banyak kumpulan-kumpulan yang sesak duduk atas dunia. Lepas tu kita Arab. Orang Arab hak Kristian pun kadang-kadang boleh jadi lagi baca. Jadi tengok. Oh, orang Islam duk comti dia. Duk kata kepada dia. Dia bahasa ni suku kira agama suku. Orang Arab kecek, orang Kristian kecek Arab ada, orang Yahudi kecek Arab ada. Reti Quran, baca Quran, reti lebih pada orang Islam lagi setengah-setengah orang. Tapi Allah Taala bukan arti orang Arab tu Tuhan wi hidayah belaka. Setengah-setengah orang Arab sesak pekat gadik dengan kokofore pok-pok dia tu. Hak duduk agama Kristian, agama Yahudi, belana orang Arab. Bukan arti katanya bererti kecek Arab atau faham Quran, orang tu iman tinggi belakang, bukan. Sebab itulah Allah Taala dia kira katanya siapa duduk atas muka dunia sesak, maka di akhirat sikit lagi lebih sesak daripada hidup di atas muka dunia lagi. Masya-Allah. Nah, dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh di sini, yakni semasa mereka hidup di dunia bersikap pekak dan buta. Pekak ni maknanya tuli. Buta, tidak mahu mendengar perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan tidak mahu melihat tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan keasaannya. Orang-orang yang demikian akan dapat mendengar dan melihat dengan sejelas-jelasnya azab yang mengerikan yang disediakan untuk mereka pada hari akhirat. Wal-iyazubillah. Sebab tu kita pun kena jadilah orang beriman dan tegak di atas kebaikan, duduk di atas jalan yang lurus, insya-Allah. Nah, mari ayat yang ke-39 pula. Allah ayat pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzirhum, Tuhan kata, dan berilah amaran wahai Muhammad kepada umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan. Ini hak Nabi Muhammad dah pula ni. Cerita panjang daripada awal surah Maryam ni, mari di ayat 39 baru royak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung tolong beri amaran hai Muhammad kepada orang ramai. Gapo tu? Hari penyesalan. Hari sesal. Sesal bila tu? Sesal tak ada sesal di dunia tapi sesal di akhirat. Ialah hari kiamat. Orang-orang yang tidak beriman dan yang jahat amalnya akan menyesal pada hari itu setelah dihisab dan menerima azab. Hak ni hak jelas-jelas. Tiap-tiap orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa akan sesal. Allah. Nah, iaitu hari diselesaikan perbicaraan perkara masing-masing pada masa mereka yang ingkar di dunia ini berada dalam kelalaian, serta mereka pula tidak mahu beriman. Ni tak ada arah ni. Buku tak ada arah, tak ada arah. Dah orang kafir. Nah, ya orang kafir. Kalau sekiranya ada orang Islam terus sapa dah ajaran Islam ke telinga dia, dia nak terima tak saya terima hak Tuhan dia, Allah Taala punya pasal panggil. Allah Ta'ala lah yang takdir, dia nak terima tak saya terima. Tapi orang yang tak terima, orang Islam mari duduk royak dah Islam kepada dia, tapi dia tak saya terima lagi. Hak ni buku besar ni. Kadang-kadang setengah-setengah orang kafir ngaji Islam, reti Islam, tapi dia tak saya terima. Sesal selepas daripada mati, sangat-sangat sesal sikit lagi di akhirat. Kalau kecek mudah-mudah kan, teriak tak tubik air mata lah. Nak kelik ke dunia semula, nak beriman. Itulah banyak ayat yang Allah Ta'ala royak pada hari yang tidak manfaat, tak ada faedah dah iman dan amal. Masya Allah. Lepas tu kita nak lagu mana? Hanilah. Kita orang Islam ni kena duduk kuat iman kita, kena ngaji, kena reti, kena amal, kena duduk di atas jalan yang benar. Ingat semua kepada Allah, ngaji sunnah ajaran Nabi. Jangan pecah belah.
Jangan balah antara orang-orang Islam kita. Sebab semua tiap-tiap perkara yang kita buat di atas dunia, dia ada hubung kait dengan kubur kita dan akhirat kita. Hak inilah yang Allah pesan kepada kita, tak seri jadi kita ni lalai. Jangan long lum. Jangan long pit. Sebab orang dia lalai, pelan suka senuk senan, suka semua atas muka dunia ni sampai ke terlupa amalan, terlupa kewajipan. Tak ada lah benar-benar bahasa ini. Kalau kita tengok orang kafe tu, dia duduk di dalam ke kafe dia, duduk seolah katanya tak tahu katanya dia nak cari lubang mana. Nak ujadah lubang poh sikit ya, poh. Boleh dia kenal agama Islam. Boleh dia kenal Allah, boleh kenal Tuhan, tapi tak ada arah dalam agama mereka pun. Dia duk ngaji pasal itu dah. Dia asuh, dia ajar, dia royak, dia syarah sehingga dia pegang dengan agama dia berasa katanya hak tu hak benar, hak sungguh. Ada arah benar-benar pasal ini. Pas kita yakin katanya hak dia duk mengajar, duk royak pun, dia tengok kepada agama Islam pun, agama Islam salah di sisi dia. Kita yang duk mengaku, duk royak, duk faham katanya hak kita betul. Tapi dalam saita orang kafir, Islam adalah salah. Islam adalah agama tak kena. Hak ni lah. Kecek mudah-mudah lah, masing-masing. Masing-masing pergi, lepas tu masing-masing tahu sikit lagi. Setelah mati, setelah bakit di akhirat. Itulah yang Allah royak sebagai akhir ayat 40 ni. Kisah ekor daripada kisah Maryam. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan sekalian makhluk yang ada di atasnya. Lagu mana? Tuhan bui kepada manusia ni mewarisi bumi. Tolong kerong bumi. Tapi Allah ya royak, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ni akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ulama mari duduk hurai pula. Gapo dia perkataan as-salihun? As-salihun maknanya orang soleh. Tapi kalau sekiranya orang Islam sendiri tak soleh, orang Islam sendiri ganah, orang Islam sendiri pemikiran dia tak ada berasas kepada agama, maka Allah Ta'ala pun pelian daripada orang Islam kepada orang kafir kerong. Kena kalau kita tengok zaman-zaman lah ni, orang kafir duk kerong dunia. Orang Islam hak jadi raja, jadi presiden, jadi pemimpin, jadi apa, Masya Allah. Tak tahu. Teruk. Kadang-kadang orang Islam kerong negeri tu lebih teruk daripada orang kafir lagi. Gambar dah. Lebih teruk daripada orang kafir lagi. Ni dah orang Islam duduk dalam tamneng, saya nak corruption, makan duit tengah, tipu rakyat, bunuh rakyat. Tu tukar tangan orang kafir cara setengah-setengah orang kafir itulah yang menegakkan kebenaran. Sebab apa? Sebab jiwa dia cuci, dia bersih walaupun duduk dalam agama dia. Tapi dia nak kepada community hitam. Nak perintah sungguh, tak siri ada benar-benar tak molek dalam negara dia, dalam negeri dia. Tak siri jadi rakyat hancur punuh habis. Tapi tak ada arah keadaan dunia. Apabila tak guna Islam, tak guna agama, maka supaya kita ada tengok lah ni penuh dengan dosa-dosa besar. Hari-hari manusia ada buat. Zina penuh, rogo penuh, yaseptik penuh, badai pakai balah. Benar-benar maksiat boleh katakan seluruh tukwit nanti yang duk jalan tek manusia duk buat kerosakan di atas muka bumi. Tapi di samping tu Allah masih lagi duk jaga bumi
dengan orang-orang yang duduk doa, duduk sujud, duduk teriak, duduk semaya, duduk buat amal soleh, duduk minta dengan Allah Taala nak jadi molek. Allah tak ada arah. Benar-benar pasal ini hakikat yang sungguh kita tengok. Walaupun Tuhan raya katanya dia mewarisi bumi dan sekalian makhluk yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Klik kepada Allah Taala belaka. Hak baik, hak jahat, hak karut, klik belaka. Lepas tu nanti terima balasan masing-masing. Sebab tu, nah, belum pada kita nak masuk ayat 41 ni, insya-Allah tengok esoklah. Huraya ada sikit-sikit lagi. Adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ayat ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.